Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul azim. Di mana juga kamu berada, maut akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Dalam surah An-Nisa ayat ke-78. Para penonton yang mati sekalian, pertama sekali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu pada pagi ini, saudara. Alhamdulillah. Pagi ini genaplah pertemuan kita 4 bulan. Genap 4 bulan. Tuan-tuan, kita bermula pada 13 hari bulan Mac tahun ini, tahun 2020. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan, genaplah 4 bulan. Kita sudah bersiaran 120 pagi dan kita sudah bersiaran 120 siang dan kita sudah bersiaran 120 kali malam. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita cuti sekejap saja, seketika waktu merayakan Hari Raya Aidilfitri yang lalu. Tuan-tuan, selain daripada itu, alhamdulillah dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala cucurkan rahmat dan rahimnya kepada kita, dengan berkat istiqamahnya para penonton, followers, likers yang bersama-sama kita, yang teman yang lama dan baru bersama dengan kita. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bertemu dan pertemuan ini telah pun membuahkan sesuatu yang baik. Setidak-tidaknya pertemuan ini menemukan kita dalam jarak jauh, tetapi ditemukan tuan-tuan dengan program-program seperti walaupun kita berjauhan, teman-teman daripada Brunei, teman-teman daripada Singapura, teman-teman daripada selatan Thailand yang menghubungi kita, teman-teman daripada Indonesia yang menghubungi kita, tuan-tuan puan. Itu menandakan insya-Allah sudah terjalin melalui rangkaian internet ini, tuan-tuan, kita sudah dijalinkan hubungan kita. Hubungan yang terjalin itu bukan rangkaian fiber opticsnya, tapi yang menjalinkan kita itu ialah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan jalinan ini, tuan-tuan dan puan, merupakan jalinan iman, jalinan taqwa, jalinan ihsan, jalinan kasih sayang di antara kita. Kita sayang kepada Allah, kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita berhimpun, ini pun perhimpunan ya, perhimpunan di alam maya seperti ini. Perhimpunan di maya macam ni, tuan-tuan, walaupun kita tidak berhimpun fizikalnya, secara fizikal, tapi tuan-tuan, kepala kita berhimpun, fikiran kita berhimpun, hati kita berhimpun. Inilah perhimpunan yang saya fikir disebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Mereka yang sayang kepada Allah, sayang sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berhimpun seperti ini setiap pagi, setiap tengah hari, setiap petang. Dah tuan-tuan 4 bulan, 120 hari mereka berhimpun. Mereka berhimpun kerana mereka kasihkan Allah. Mereka berpisah selepas ini pun kerana mereka kasih sayang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita doakan, tuan-tuan. Saya doakan, tuan-tuan mendoakan, tuan-tuan, supaya tidak berubah hati kita. Ya muqallibal qulub, sabir qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabir qulubana ala dinik. Tuan-tuan, supaya hati kita ni tidak berbolak-balik. Tidak berbolak-balik, tuan-tuan. Saya ni dah di persimpangan jalan dah. Betul-betul dah di depan saya ni kubur, tuan-tuan. Depan saya kubur dah. At my age, tuan-tuan, I think in front of me is dah cemetery dah. Kubur dah, tuan-tuan. Tak ada lagi dah tempat dah. Jadi, insya-Allah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, supaya hati kita tidak dibolak-balikkan. Sejak kita yakin, sejak tak yakin, sejak kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah, sejak kita relax saja, sejak kita relax saja tidak melakukan ibadah,
Sekejap kita faham, sekejap kita tak faham. Sekejap kita ada kekuatan, sekejap tidak ada kekuatan. Sekejap ringan kaki melangkah ke masjid, sekejap kemudian pula tuan-tuan, ada masanya terlalu berat kaki untuk melangkahkan masjid. Ada masanya kita mudah berqiyamul lail, mudah bertahajud seperti pagi tadi. Sekurang-kurangnya semayang tahajud tuan-tuan, semayang taubat, semayang hajat, semayang witir pada pagi tadi. Ada masanya tuan-tuan, Masya Allah, pukul 5.30 pun terlalu sukar untuk membuka mata. Susah nak untuk buka mata. Susah nak buka mata, tuan-tuan dan puan. Waktu itu berlaku kepada siapa saja. Berlaku kepada saya, berlaku kepada teman-teman yang lain agaknya. Tapi yang pastinya berlaku kepada saya, tuan-tuan dan puan. Tidak semudah mana pun untuk kita bangun pagi. Tidak semudah mana pun untuk kita bertahajud. Tidak semudah mana pun kita semayang taubat. Tidak semudah mana pun kita semayang hajat. Tidak semudah mana pun kita menunaikan walaupun satu rakaat semayang witir. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya daripada Mekah ke Madinah. Sampai di pinggir Madinah masih di atas unta, masih di atas kuda. Ada riwayat mengatakan tuan kuda atau unta. Katakanlah di atas untanya. Nabi tidak mencecahkan kakinya lagi ke bumi Madinah yang suci. Kaki Nabi yang suci tidak kena lagi bumi Madinah yang suci. Daripada atas untanya Nabi memberitahu orang Ansar dan orang Muhajirin. Ya ayuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wa sulul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu bangun malam sembahyang malam. Bangunlah malam sembahyang malam. Bangunlah malam sembahyang malam. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah syurga dengan penuh kesejahteraan. Ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah kamu mengerjakan sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak. Manusia lain sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu dalam syurga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kesejahteraan. Tuan-tuan, di pagi ini teman saya tuan-tuan Datuk Nesh hari-hari tuan-tuan, without fail, hari-hari akan pagi-pagi tuan-tuan pukul 4 dah hantar mesej kepada kita. Bertahajudlah, 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 bertahajudlah. Dengan beberapa ulasan-ulasan daripada hati sanubarinya mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari, every early morning. Early morning ada dawn masa dawn time tuan-tuan dan puan. Masa itulah Datuk Nesh akan memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Para penonton dan hormat sekalian, tajuk kita kali ini tuan-tuan, ialah soalan kubur. Soalan kubur, terjawabkah kita? Soalan kubur, (2) terjawabkah kita? Terjawab maknanya mampukah kita menjawab? Bolehkah kita menjawab? Ada kekuatan tak kita menjawab? Tuan-tuan, soalan kubur. Tuan-tuan dan puan, bila kita mati sebagai mayat, tuan-tuan, habis kita dah ini siri yang ketujuh ni tuan-tuan ni. Ini siri yang ketujuh ni. Pagi ni siri yang ketujuh. Kita dah disempurnakan, dah dimandikan, dah dikafankan, dah disembayangkan, dah dikuburkan, dah ditalqinkan, dah didoakan. Habis tu yang lainnya baliklah tuan-tuan, balik. Anak yang tersayang pun balik, anak bongsu yang dicinta pun terbalik, menantu yang disayang baru kahwin 3 bulan pun balik. Saudara yang datang jauh, katakanlah saya dikebumikan di Bukit Kiara ni tuan-tuan Allah, saudara yang datang daripada jauh dari Penang pun akan balik. Saudara yang jauh datang daripada Batu Pahat pun akan balik. Balik tuan-tuan, balik. Dengar tapak-tapak kaki mereka. Mayat yang ada dalam kubur tu mendengar tapak-tapak kaki meninggalkan kawasan kubur. Dia dengar tuan-tuan. Ada riwayat mengatakan bila mereka pulang, dengar tapak-tapak kaki melangkah yang terakhir itu 7 kali. 7 tapak kaki melangkah meninggalkan perkuburan itu. Tuan-tuan, 7 tapak kaki, 7 langkah. 7 langkah. Daripada orang yang terakhir meninggalkan kubur itu, mengikut riwayatnya, 7 langkah yang terakhir didengar oleh mayat yang ada dalam kubur itu, maka muncullah 2 malaikat. Muncullah 2 malaikat, tuan-tuan dan puan, namanya Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir.
Mungkar nakir akan datang, tuan-tuan, menemui mereka yang sudah menjadi mayat, yang sudah dikuburkan, jadi penghuni alam barzah, menjadi penghuni kubur. Datanglah dua malaikat membangunkan mereka, mendudukkan mereka, didudukkannya, tuan-tuan. Dan malaikat ini datang dalam dua keadaan. Tuan-tuan dengar, dalam dua keadaan. Kalau mayat yang mati itu, orang yang mati itu, orang yang beriman, orang yang sembahyang tidak tinggal, puasa tidak tinggal, haji sudah ditunaikan kerana kemestian kefarduannya, sedekahnya banyak, wakafnya bertimbun-timbun, jariahnya hebat, infaknya hebat, wakafnya hebat, sentiasa saja kepalanya, siapa lagi aku bantu, siapa lagi aku nak bantu, siapa lagi aku nak bantu. Bangun tidur, siapa lagi aku nak bantu, siapa lagi aku nak bantu. Dan kalau ada orang datang menemui dengan dia, tuan-tuan, orang datang minta bantuan, nak bina masjid, nak bina madrasah, nak bina rumah, nak bina itu, nak bina anak yatim, nak bina seluruhnya, termasuk kita ni nak membina, membangunkan, tuan-tuan, kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, masa dia hidup, sebelum dia jadi mayat, masa dia hidup, tuan-tuan, dia mengalu-alukan setiap orang yang datang nak minta sesuatu daripada dia, apa dalam hatinya, apa dalam jiwanya, dia alu-alukan, seronok dia datang. Orang nak memohon bantuan kepadanya. Sebab yang datang memohon bantuan kepadanya itu, tuan-tuan, akan melipatkan gandakan lagi khazanah harta yang ada kepada dia. Setiap satu sen yang dibagi, tuan-tuan, akan menjadi satu sen. Satu sennya akan bagi menjadi tangkai-tangkai. Tangkai-tangkai itu membuahkan lagi buah-buahan yang paling banyak. Buah-buahan tangkai lagi hingga 700 kali. Dalam Al-Quran disebutkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masya-Allah. Orang yang ditaringi oleh malaikat maut tadi, munkar dan nakir tadi, tuan, mendudukkan dia, tuan-tuan dan puan, dengan penuh hormat. Ini orang yang beriman, dengan penuh hormat. Munkar nakir datang menemui mayat itu yang dibangunkannya, didudukkannya dengan penuh hormat, dengan penuh kasih sayang, dengan limpah kurnia daripada Allah, terpancar daripada munkar dan nakir, memancarkan kasih sayang kepada mereka yang meninggal dunia itu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab, Masya Allah, Quran bersama dengan dia, amal bersama dengan dia, sedekah bersama dengan dia, infak bersama dengan dia, wakaf bersama dengan dia, sedekah bersama dengan dia, fidyah bersama dengan dia, amal jariah ni bersama dengan dia. Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia seronok memberi bersama dengan dia. Attitude yang ada, tuan-tuan, attitude yang ada, the joy of giving, keseronokan memberi bersama dengan mereka di alam barzah, Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, jadi dibangunkan dia, didudukkan dia. Dan ketika itulah, tuan-tuan, pertanyaan-pertanyaan kubur mula berlaku. Ada 6 pertanyaan kubur. Ada setengahnya mengatakan 5. Tapi yang saya dapat 6, tuan-tuan dan puan. Ada setengahnya mengatakan 5. Tapi tak apalah, 5 atau 6 dan sebagainya. Ada riwayat mengatakan 5, ada riwayat mengatakan 6. Ada ulasan mengatakan 5, ada ulasan mengatakan 6. Tak apalah, tuan-tuan. Tapi yang pastinya ada pertanyaan. Yang pastinya pertanyaan ini, tuan-tuan nampak, merupakan salah satu daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh meragukan. Boleh tak kita ragukan ada siksa kubur? Tak boleh, tuan-tuan. Boleh tak kita ragukan, tuan-tuan, ada munkar dan nakir? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab itu rukun iman. Percaya kepada hari akhirat, percaya kepada hari akhir itu rukun iman. Boleh tak kita meragukan, tuan-tuan, yang orang yang beriman bertemu dengan munkar nakir dalam satu keadaan, orang yang tidak beriman bertemu dengan munkar nakir dalam satu keadaan yang lain? Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh diragukan.
Balik tadi, orang yang beriman. Munkar dan Nakir mendudukkannya dan menanyakan soalan-soalan. Masya Allah, dengan penuh hormat, tuan-tuan. Kalau dia berjaya menjawab soalan-soalan itu, tuan-tuan, Masya Allah, kalau dia berjaya. Apa jadinya, tuan-tuan? Kuburnya, tuan-tuan. Kuburnya dilapangkan 70 hasta. Tinggi, lebar, tinggi, ditinggikan 70 hasta. Lebar, dilebarkan 70 hasta. 70 kali 70 hasta. Dan ditaburkan dengan wangian-wangian dan bau-bauan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah liang-liang syurga, tuan-tuan, liang-liang syurga. Dan dia ditidurkan. Kalau mampu menjawab soalan-soalan itu, dia ditidurkan. Tidur seperti pengantin. Tempat tidur seperti pengantin. Disebut dalam hadis, tempat tidurnya seperti pengantin. Dalam kubur, tuan-tuan. Dalam kubur tu. Masih dalam kerandanya lagi, tuan-tuan. Masuk dalam kubur di liang lahat. Tetapi dia ditidurkan seperti pengantin. Itulah perkataan-perkataan yang terdapat dalam hadis. Dihormati dia. Disayangi dia. Dikasihi dia. Malaikat Munkar Nakir menghormati dia. Memberikan soalan dengan penuh hormat. Mendengarkan jawapan dengan penuh hormat. Apa yang diberinya? Melapangkan kuburnya 70 kali 70 kali hasta. 7 kali 70 hasta. Luasnya, dalamnya 70 kali 70 hasta. Dan ditidurkan, tuan-tuan, ditidurkan seperti tidur seorang pengantin. Dengan peterana. Dengan tempat, tuan-tuan, seperti memang syurga. Seperti salah satu daripada liang-liang syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Tetapi jika orang-orang yang munafik, orang yang tidak ikut titah perintah Allah, orang yang engkar kepada Allah, orang yang membelakangi Allah, orang yang membelakangi Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, tidak mentadabbur Al-Quran, tidak menghidupkan Al-Quran pada dirinya, pada istrinya, pada anaknya, pada keluarganya. Dan tuan-tuan, diberikan keistimewaan, diberikan keselesaan. Ditunjuk diri dia, ini duit aku, duit aku, duit aku. Why should I share with other people? Nah, I got this one, I got this money, I got this wealth with the toil and sweat. Dengan air mata, dengan peluh, dengan keringat. Why should I share with other people? Kenapa aku mesti kongsi dengan orang lain? Himpun duit, himpun. Entah berapa bank dimasukkan dalam bank. Bank di Malaysia, bank di Singapura, bank di luar lagi, bank pesisiran. Tuan-tuan, tak keluar, tuan-tuan. Zakat tak keluar, infak tak pernah keluar, sedekah tak keluar. Dihimpitnya, tuan-tuan. Kubur akan himpit kita. Hingga kan tulang-tulang rusuknya, tulang beluangnya bertemu antara satu tulang. Bertemu, berlipat di antara satu dengan lain. Ini yang disebut dalam hadis. Dan Munkar Nakir, tuan, menemui mereka dengan garang, dengan ganas. Tuan-tuan cuba bayangkan, ya. Can you put into picture, you know. Those two angels, the two angels, Munkar dan Nakir, menunjukkan sifat yang garang, yang ganas, yang bengis. Tak boleh jawab soalan-soalan itu, tuan-tuan dan puan. Mana nak boleh jawab soalan-soalan itu, tuan-tuan dan puan? Semayang tak berapa jaga. Masjid tak pergi. Kuliah tak pernah dengar. Tak ada insentif nak pergi kuliah. Anak tidak dididik, isteri tidak dididik. Harta daripada punca-punca yang kita tak tahu. Yang syubhah, yang haram. Rasuah pula tu. Aduh. Malaikat maut, Munkar dan Nakir, bukan malaikat maut, Munkar dan Nakir bertemu dengannya dalam keadaan bengis. Dan tuan-tuan, bumi menghimpitnya hingga tulang-tulang mereka, tuan-tuan, berselisihan di antara satu dengan yang lain. Dengan keadaan, tuan-tuan,
dengan keadaan bau busuknya. Aliran-aliran daripada air-air, tuan-tuan, daripada ledakan, daripada neraka masuk ke liang kubur itu. Saudara-saudara, ini semua digambarkan dalam hadis. Dan apa soalannya? Persoalannya, apa soalannya, Dr. Hasan? Apa soalannya? Soalan ini bukan boleh dihafal-hafal, tuan-tuan. You just cannot put this two into your memory through memorization. Bukan itu. Bukan boleh dihafal-hafal. Benda ni, tuan-tuan dan puan, sesuatu yang dilaksanakan, sesuatu yang dihayati, sesuatu yang dihidupkan, sesuatu yang jadi part of you, is part of you. Daripada umur 13 tahun bila akil balik sampai kita mati umur 75-80 tahun, tuan-tuan, inilah soalan-soalan yang bersama dengan kita. Kita muda bersama dengan kita, kita dewasa bersama dengan kita, kita tua bersama dengan kita. Inilah, tuan-tuan dan puan, perkara-perkara yang mesti menjadikan landasan kepada kita untuk diterima, tuan-tuan, sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang diberikan ihsan. Dalam kubur tadi, Munkar Nakir akan melayan mereka dengan layanan paling istimewa. Kalau perempuan seperti bidadari, kalau laki-laki seperti bidadara. Persoalannya, apa soalannya? Apa soalannya? Apa soalannya, tuan-tuan? Kita berehat sebentar, tuan-tuan. Kita berehat sebentar, selepas ini mari kita lihat soalan-soalannya. Kita berehat sebentar. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, sebelum kita rehat sebentar mendengar pesanan daripada Yayasan Sabaha tadi, saya memberikan tuan-tuan dan puan gambaran-gambaran apa dia soalannya. Apa dia soalannya? Kalau boleh kita jawab soalan itu, tajuk hari ini, tajuk, tuan-tuan, titisan embun pagi, soalan kubur, terjawabkah? Tu. Soalan kubur, titik 2, terjawabkah? Saya ulang balik. Mampu tak kita menjawab? Ada ilmu tak menjawab? Ada kemahiran tak menjawab? Ada keubayan tak untuk menjawab? Ada usaha tak untuk menjawab? Ada amal tak untuk menjawab? Ada kebajikan tak untuk menjawab? Ada derma bakti tak untuk menjawab? Ada kebaikan tak untuk menjawab? Ada amal saleh tak untuk menjawab? Itulah, tuan-tuan. Jadi pagi ni tajuknya soalan kubur, titik 2, terjawabkah kita? Terjawabkah? Boleh tak kita jawab? Saya dah cerita tadi, tuan-tuan, pada yang baru mengikuti siaran ini, saya dah cerita tadi, tuan-tuan, macam mana layanan 2 malaikat. Malaikat di kubur ni, 2 malaikat didatangkan kepada kita. Munkar Nakir, Munkar dan Nakir. Satu Munkar, satu Nakir.
Macam mana layanannya kepada orang yang beriman dan macam mana layanannya kepada orang yang tidak beriman. Apa soalannya? Soalannya tuan-tuan dan puan, soalan yang pertama, pagi ni mungkin kita ulas 2 soalan. Dan besok kita sambung lagi. Soalan yang pertama tuan-tuan, inilah soalan cepu mas yang pertama sekali tuan-tuan dan puan. Mesti boleh jawab. Kalau tak jawab, tapi tuan-tuan, berapa orang yang boleh jawab walaupun terlalu mudah soalan itu? You can put this one into your memory. You can memorize. But it will give you no good kalau dalam hidup kita tidak melakukan amal jariah, amal salih, fi sabilillah. Tidak berjuang untuk agama. Tidak mengangkat martabat agama, tidak hidupkan agama pada diri, tidak hidupkan agama pada keluarga, tidak hidupkan agama pada jiran tetangga, tidak hidupkan agama pada masyarakat. Tidak bersama-sama memeriahkan masjid, memakmurkan surau. Kita membelakangkan majlis ilmu, anak-anak tidak dididik agama, menantu tidak dididik agama, isteri tidak dididik agama. Tuan-tuan, kita tidak termasuk dalam orang yang beriman. Dan bolehkah dia menjawab soalan yang pertama? Soalan yang pertama, Marrabbuka. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu soalan yang pertama. Saudara, soalan yang pertama, siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Macam mana nak jawab? Yang boleh menjawab, yang segera boleh menjawab, orang yang menjawab, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Yang menjawab Allah Subhanahu Wa Taala punya perintah kepada kita. Perintah yang pertama kepada kita, antaranya yang pertama perintah-perintah itu. Banyak perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi antara yang pertama yang utama ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Menyembah aku. Apa arti menyembah? Menyembah artinya taat kepada Allah, taat perintah Allah, tidak melakukan yang ditegah, melakukan yang disuruh. Apa artinya menyembah tuan-tuan? Tidak menduakan Allah, tidak mentigakan Allah, tidak mempersekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Apa arti menyembah tuan-tuan dan puan? Arti menyembah ialah, tuan-tuan, kita sebagai Muslim, kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam, kita sebagai orang Islam, khairul umat yang terbaik, kita mesti tunjukkan akidah yang terbaik, syariat yang terbaik, akhlak yang terbaik, moral yang terbaik. Di mana? Dalam keluarga yang terbaik, dalam jiran yang terbaik, dalam masyarakat yang terbaik, tempat kerja yang terbaik, di syarikat yang terbaik, di kilang yang terbaik, di ladang yang terbaik, di laut menangkap ikan yang terbaik, di sawah padi yang terbaik. Kitalah yang terbaik. Baru boleh menjawab. Jawapannya macam mana? Allahu Rabbi. Allah lah Tuhan kami. Senang kena jawab Allah Tuhan kami. Senang kena jawab Allahu Rabbi. Allah Tuhan kami. Allah Tuhanku. Senang kena jawab. Mulut kita boleh jawab, hati kita boleh jawab. Kalau kita tak sujud menyembah Allah, tak rukuk menyembah Allah, tak sujud menyembah Allah, tidak meletakkan 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 7 anggota, menggambarkan penghambaan, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi tadi macam mana tuan-tuan? Pukul 5 tadi, pukul 4.45 tadi, kita sembah Allah, tahajud namanya, kita qiyamul lail. Sekarang jam saya pukul 7.31. Kita dah menunaikan sembahyang subuh. Anak kita dah bangun sembahyang subuh. Kita dah pergi masjid pada pagi ini. Kalau tak pergi masjid pun masih lagi tuan-tuan, ada COVID-19 ini, masih ada sekatan-sekatan. Kita dah dirikan sembahyang berjamaah dalam keluarga. Isteri suami sudah menjadi imam, anak-anak yang lebih tua sudah menjadi imam, mereka yang baik bacaannya sudah menjadi imam, mereka sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada pagi ini, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini, mereka telah memohon ampun kepada Allah pagi ini, mereka sudah bersalam, sudah mencium ibu dan ayah, mendakap ibu dan ayah, membisikkan ke telinga ibu dan ayah, I love you mama, I love you dad, I love you mama, I love you dad. Berlaku atau tidak berlaku? Mereka yang bersedia pagi ini tuan-tuan,
Buka saja, alhamdulillah tuan-tuan, pagi ni isteri kita menjemput, minum pagi ni sebelum kita ke office, sebelum kita ke tempat kerja. Alhamdulillah. Isteri yang salihah menyediakan makanan, lebih kurang menggoreng untuk memanaskan apa yang dimasaknya malam tadi, untuk dimakan waktu sarapan pagi ni sebentar nanti, kalaupun tidak sekarang ini. Dengan penuh hormat disajikannya, dipersilakannya kita sebagai suami. Kadang-kadang ibu yang tua itu, tuan-tuan, menyediakan makanan kepada anak-anak. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan ni. Dengan keibuannya, dengan kasih sayang keibuannya, masak untuk kita, untuk anak-anak. Sajikan untuk kita, tuangkan air untuk kita. Daripada anak yang pertama sampai anak yang ke-8, ibu yang itulah yang menyediakan makanan. Ibu yang itulah yang menyajikan makanan. Ibu yang itulah yang menuangkan air. Ibu yang itulah yang menyuci pinggan mangkuk. Bayangkan tuan-tuan. Kalau tak ada itu semua, tak boleh jawab soalan. Allahu Rabbi, 2 perkataan tu Allah, satu lagi perkataan Rabbi. Tak boleh jawab. Tak boleh keluar daripada mulut. Saudara, bila tak boleh jawab, tak boleh keluar daripada mulut, the very first question, we are unable to give answers. Inilah tuan-tuan, bumi akan bayang. Tapi yang boleh menjawabnya, malaikat meraihkannya serai-rainya. You have never been in your life being entertained as heavy, as solid kind of entertainment terhadap you di alam barzakh yang dilakukan oleh Munkar dan Nakir. Allah, tuan-tuan. Bagaimana kalau kita dinafikan, tuan-tuan? Dinafikan daripada semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana keterlanjuran kita hidup dalam dunia ini terpaut dengan falsafah materialism, benda-benda, kebendaan. Pagi-pagi bangun teringat duit, petang tengah hari teringat duit, malam teringat duit, nak tambah duit. Bukan tak boleh tambah duit, boleh. Islam tidak pernah mencegah manusia menambah duit. Islam tak pernah mencegah manusia untuk berniaga. Islam tak pernah mencegah manusia untuk mengumpul harta. Tetapi pastikan harta yang terkumpul, duit yang terkumpul itu bukan untuk diri. Tapi pentingnya, pengagihannya itu sangat penting. Diagihkan untuk keluarga tersayang. Diagihkan untuk isteri. Tuan-tuan, memberi rezeki kepada anak isteri. Memberi nafkah kepada anak isteri. Allah itu dia punya pahala. Pahala dia, tuan-tuan, memberi makan kepada isteri, memberi makan kepada anak-anak, menyediakan minumannya, menyediakan keperluan-keperluan rumahnya, keperluan pendidikannya. Masya Allah. Tetapi Allah tanya, malaikat maut bukan akhir akan tanya, daripada mana kau dapat duit itu, macam mana kau belanjakan. Ditanya, tuan-tuan. Itu supplementary question. There's a lot of supplementary question. Tuan-tuan, main questions are 6 here. We've got 6 main questions. And there are supplementary questions. Mana datang duit itu? Macam mana kau belanjakan? Siapa yang bagi duit itu? Gaji kau banyak ini. Kenapa kau dapat 3 kali ganda daripada gaji kau? Siapa yang bagi? Bila dia bagi? Dekat mana dia bagi? Dia masuk dekat bank mana? Semuanya ada, tuan-tuan. Semuanya ada, tuan-tuan. Siapa saja, saya nak address ni, siapa saja. Penguat kuasa ke, tidak penguat kuasa ke, uniform ke, tidak beruniform ke, semuanya akan ditanya. Tuan-tuan dan puan, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, tuan-tuan, ya, betul-betul soalan tentang akidah. Ini soalan mengenai akidah. Dan soalan ini, tuan-tuan, dua-dua ni soalan, jawapan kepada dua-dua dan jawapan kepada dua soalan ini menentukan Islam ke tidak Islamnya kita. Inilah soalan, tuan-tuan, it exists soalan ini in between kufur dan Islam. Ni dia.
Inilah pemisah di antara kufur, kafir dengan Islam. Apa dia? Soalan yang kedua, man nabiyuka, man nabiyuka, man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Siapa nabi kamu? Macam mana nak jawab, tuan-tuan? Macam mana nak jawab? Kita tak kenal nabi, tak kenal nabi. Minta maaf saya sebutkan. Dengan penuh kemaafan saya nak sebut kepada tuan-tuan para penonton dalam hati sekalian. Kita tak baca sejarah nabi. Rumah kita tak ada buku nabi. Rumah kita tak ada sirah nabi. Rumah kita tak ada sejarah nabi. Rumah kita tak ada buku kanak-kanak cerita tentang nabi. Muka-muka kita tak ada keset-keset, tak ada tuan-tuan CD-CD, DVD-DVD mengenai nabi, tak ada tuan-tuan, tak ada. Rumah kita tak dengar selawat ke atas nabi. Rumah kita dan teman-teman, anak-anak dan sebagainya tak pergi majlis-majlis memuliakan nabi, tak pergi. Hari menyambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pergi. Anak dara kita sekarang dah berumur 26 tahun, tuan-tuan, belum kahwin lagi, baru nak kahwin ni. Tak pernah sekali pun pergi ke masjid untuk mendengar hari-hari kebesaran Islam. Misalnya tuan-tuan, misalnya Maulid Rasul, sambutan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar, tak pernah dengar pun. Tak pernah hadir pun. Dalam kepala anak kita, pergi ke masjid, sambutan-sambutan hari yang sedemikian untuk orang tua-tua. Orang tua-tua yang baru pencen 55, 60, 70, 80. Anak dara, anak turuna kita di rumah tak pernah mengatakan program itu program kami. Tak ada. Program itu program orang tua-tua. Nanti saya ulas. Tuan-tuan, saya ada satu program yang ditonton nanti dengan YouTube atau Instagram. Nama program itu Sayangku. Sayangku. Saya membahasakan diri teman-teman saya, para penonton, yang kebanyakan saya address kepada remaja umur 13 tahun sampai kepada 35 tahun. Perkataan yang saya gunakan untuk pronouns ganti nama mereka ialah sayangku. Saya dah buat 3 rakaman untuk itu, tuan-tuan dan puan, khusus untuk remaja. Programnya pendek saja, antara 10 hingga ke 15 minit. 10 ke 15 minit. Berbagai-bagai tajuk yang saya kaitkan dengan remaja. Anak-anak laki-laki dan perempuan berumur antara 13 baru akil baligh hinggalah umur 30 atau 35 tahun. Apa nama program ini, tuan-tuan? InsyaAllah ditayang dalam 2 channel, YouTube dan 2 platform. YouTube satu dengan Instagram satu. YouTube dan Instagram. YouTube, Instagram. YouTube saya, tuan-tuan boleh pergi Dr. Hasan Ali. Dr. DR Hasan Ali, dekat aja, huruf kecil dekat. Kemudian tu Instagram, Dr. Hasan _ Ali. Dr. Hasan _ Ali. Pergilah tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan, sekalian, ya. Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab, tuan-tuan? Kita tak kenal nabi, anak kita tak kenal nabi. Anak kita tak tahu sejarah nabi. Macam mana nabi waktu kanak-kanak? Macam mana nabi waktu menjelang alam remaja? Macam mana nabi waktu menjadi dewasa? Macam mana nabi sebagai peniaga, meniagakan barang dagangan yang punya Sayyidina Khadijah? Macam mana nabi, tuan-tuan, macam mana nabi disebutkan oleh seorang rahib tentang bagaimana nabi akan datang ni. Dia dah nampak gambaran budak yang di depan ni, orang ni akan menjadi nabi satu masa dulu. Allah. Tuan-tuan tahu cerita siapa dia Siti Aminah? Tuan-tuan tahu? Inilah kena tahu. Macam mana nabi masa muda? Macam mana nabi disebut sebagai Al-Amin? Allah, tuan-tuan. Macam mana menyelesaikan masalah siapa yang nak meletakkan, tuan-tuan, batu Hajarul Aswad tu, siapa nak meletakkan di tempat asalnya, siapa? Bergaduh antara kabilah-kabilah ni. Bergaduh, tuan-tuan. Orang Arab ketika itu, tuan-tuan, bergaduh aja. Cerita orang yang tidak Islam. Orang zaman jahiliah, bunuh-membunuh, perang-berperang antara kabilah-kabilah. Antara keturunan suku-suku, antara suku ni, siapa di antara suku ni yang diberi penghormatan untuk meletakkan balik Hajarul Aswad ni, batu yang hitam ni, ke tempatnya di Kaabah itu? Orang lain tak boleh selesaikan. Yang boleh selesaikan ialah, tuan-tuan, namanya Muhammad ibn Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Ketika itu
sebelum dapat wahyu, tuan-tuan. Dan kepercayaan masyarakat jahiliah kepada baginda. Itu siapa tak tahu cerita ni? Anak kita siapa tahu cerita ni? Halimatus Sa'diyah. Siapa dia Halimatus Sa'diyah dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak jawab Muhammadun Nabiyyi? Macam mana kita nak jawab Muhammad Nabiyyi? Macam mana kita nak jawab? Inilah tuan-tuan persoalan-persoalan yang insya-Allah lah. Saya harap sangatlah tuan-tuan dan puan. Itulah yang terkandung dua perkara ni, dua soalan yang pertama, yang kedua ni. Inilah soalan cepu mas yang paling besar di antara 6 soalan yang kita akan bincang ni, tuan-tuan dan puan. 2 daripadanya, 4 saya akan bincang, besok 4 lagi akan bincang besok. Hari ini 2. 2 ni terangkai dalam satu kalimat, dalam satu ayat, yang inilah ayat yang memisahkan kita antara Islam atau bukan Islam. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Saudara yang saya muliakan sekalian ni. Jadi apa yang saya ringkaskan? Ringkasnya, saudara mati, saya mati. Saudara dikuburkan, saya dikuburkan. Saudara mara datang ke kubur, saudara mara saudara datang ke kubur, saudara saya pun datang ke kubur. Adik-beradik ada di kubur, adik-beradik kita pun ada di kubur, anak-anak laki-laki pun ada di kubur. Dan mereka menyelesaikan pengkebumian kita. Alhamdulillah. Bagus. Tuan-tuan, kita dah sebut tuan-tuan dalam perbincangan yang lalu 6 perbincangan. Ini yang ketujuh. Ini siri yang ketujuh dia tuan-tuan. Membincangkan persoalan maut, persoalan mati dalam husnul khatimah. Sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita dah bincang. Hari ini hari yang ketujuh. Pagi yang ketujuh. Titisan embun pagi. Pagi yang keberapa tuan-tuan? Pagi yang ketujuh. Kita membincangkan hal-hal within the area of death. Within the parameters of death. Kita tentang kematian ni. Yang kita mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruhnya mesti akan mati. Yang hidup mesti mati. Mati, dikuburkan. Dikuburkan tuan-tuan dan puan. Ada soalan-soalan cepu mas yang mesti dijawab. Ada 2 bentuk keraian malaikat maut. Malaikat munkar dan nakir. Malaikat maut yang mencabut nyawa. Tapi di dalam kubur nanti, di alam barzah nanti, 2 malaikat maut, munkar dan nakir. Dia akan menanya soalan kepada kita. Dengan penuh hormat. Dan kubur kita akan menjadi, tuan-tuan, yang akan menjadi sebahagian-sebahagian daripada syurga Allah Subhanahu, taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang mati itu derhaka kepada Allah, tidak beriman, siang malam pagi petang membelakangkan Allah dan Nabi-Nya, tuan-tuan, kita akan digodam oleh mereka. Tuan-tuan jangan fikir godaman mereka itu macam godaman di dunia. Bukan, tuan-tuan, bukan. Inilah yang perlu kita fikirkan. Apa soalannya? Ada 6 soalan. Hari ini kita bincangkan 2, 4 tu besok kita bincangkan. Apa soalannya? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Bukan mudah nak berjawab, tuan-tuan. Bukan mudah nak jawab. Bukan boleh dihafal-hafal. Tangan kita akan menjawab. Kaki kita akan menjawab. Mata kita akan menjawab. Telinga kita akan menjawab. Baju kita akan menjawab. Kopiah kita akan menjawab. Harta kita akan menjawab. Semuanya akan menjawab. Dan kita tidak boleh menjawab sukati-sukati, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab malaikat ada raqib dan atid. Raqib yang mencatat kebaikan, atid yang mencatat keburukan. Sentiasa mencatat. Dan waktu itulah ditunjukkan daripada Allah. Di padang mahsyar nanti, itulah tempat pengadilannya. Bila kita dah mati di alam kubur melalui satu proses kehidupan,
Kalau orang yang beriman satu kehidupan, yang orang yang tidak beriman satu kehidupan di alam kubur, sampai satu ketika nanti dikiamatkan dunia, semuanya dibangunkan semula. Menuju mana? Menuju kepada mahsyar. Itu cerita lain, tuan-tuan dan puan ya. Jadi soalan yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Siapa nabi kamu? Saya dah mengatakan tadi, macam mana nak jawab? Kalau kita tak kenal nabi, macam mana nak jawab? Kalau kita tidak hidupkan sunnah nabi, macam mana nak jawab? Kalau kita tidak berteraskan kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, macam mana nak jawab? Kalau kita abaikan perintah Nabi Muhammad, suruhan Nabi Muhammad, apa nak jawab? Kalau kita abaikan cara hidup Nabi Muhammad, perkataan-perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, macam mana kita nak jawab? Jadi tuan-tuan ya, saya rasa okey. Sebelum saya mengakhirkan tuan-tuan ya, buku ni, tuan-tuan, ini buku yang terakhir ya, yang saya tulis. Ni tuan-tuan ya, ni. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga, ini buku yang ke-43. Artinya Hasan Ali sudah menulis 43 buku. Ini buku ni baru berumur 2 bulan. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini. Pastikan seluruhnya sudah membaca. Anak dara baca, anak sekolah rendah, sekolah menengah baca, anak laki-laki baca, anak perempuan baca, suami baca, isteri baca, seluruh ahli keluarga kita baca buku ni. Untuk yang wanita-wanita, yang muda, wanita dewasa, wanita yang tua, baca buku ini. Buku ini memberikan tuan-tuan puan insya-Allah satu motivasi, satu rangsangan. Buku ini memberikan satu world view, satu pandangan. Buku ini memberikan satu harapan yang besar. Menggolek-golek harapan itu datang kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi wanita ahli syurga. Bukan. Untuk menjadi bidadari syurga. Bukan. Tetapi lebih besar daripada itu semua, untuk menjadi ketua bidadari syurga. Tengok perkataan tu, tuan-tuan. Tengok perkataan tu. Tu. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Boleh tak saya cadangkan tuan-tuan bila habis COVID-19 sekarang pun dah boleh buat dah saya rasa, sebab masjid-masjid boleh himpunkan 250 orang sekarang ni tuan-tuan. Di masjid, di surau boleh menghimpunkan 250 orang. Kita seminarkan ini. Saya cadangkan tuan-tuan seminar setengah hari. Mula pukul 9 sampailah pukul 1. 9 pagi sampai pukul 1. Kita mulakan seminar itu dengan sembahyang duha dan sembahyang hajat. Sembahyang duha dan sembahyang hajat, nanti ada ustaz bersama saya dalam kru saya, atau saya sendiri nanti akan mengimamkan salat duha dan salat hajat. Habis tu kita seminarkan, ada 2 pembentangan. Pagi satu, menghala ke tengah hari satu pembentangan. Cerita tentang buku ini, macam mana caranya kita nak faham buku ini, macam mana caranya kita nak menghayati buku ini, macam mana kita nak jadikan buku ini sebagai panduan, pedoman dalam hidup kita untuk menjadi ketua bidadari syurga, untuk menjadi wanita ahli syurga, untuk menjadi mereka yang diraikan oleh malaikat-malaikat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seminar sampai pukul 1, tuan-tuan dan puan. Siapa yang boleh buat seminar ni? Tuan-tuan, Jawatankuasa Masjid. Siapa yang boleh buat seminar ini? Tuan-tuan dan puan, Jawatankuasa Penduduk. Siapa yang boleh buat seminar ini? Penganjur seminar ini, PIBG, sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Siapa yang boleh buat seminar ini, tuan-tuan? Persatuan-persatuan. Siapa yang boleh buat seminar ini, tuan-tuan? Rumah ngaji. Siapa yang boleh buat seminar ini, tuan-tuan? Persatuan wanita di mana juga mereka berada, tuan-tuan. Banyak persatuan wanita. Seluruh negara ini, ribu-ribu persatuan. InsyaAllah kita boleh adakan seminar setengah hari ini, tuan-tuan dan puan. Kalau yang berminat, tuan-tuan hubungi kami terus. Di skrin tuan-tuan, punya telefon tu, tuan-tuan punya smartphone tu, di sebelah kanan skrin tu, di bawah tu tuan-tuan tengok. Ada 2 nombor tu. Tuan-tuan boleh. Satu nombor yang di atas tu ialah kita punya pegawai, tuan-tuan. Namanya Puan Suraya. 0136283985. 0136283985. Nombor yang kedua tu nombor saya. Nombor peribadi saya. 019-213-0147. 019-213-0147. Okey. Dan seminar ini, tuan-tuan, bukan buku ini saja. Buku ini pun boleh diseminarkan. Ini pun setengah hari. Tapi yang lain. Tuan-tuan,
Ini hari yang lain, bila. Seminar ni boleh buat di Bandar Seri Begawan untuk Brunei. Kuala Bait ke, boleh dibuat tuan-tuan dan puan, dan boleh dibuat di Singapura. Boleh dibuat tuan-tuan, di Woodland boleh buat, di Tampines kita boleh buat, di mana, di Gelang kita boleh buat, di Bedok kita boleh buat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, tidak ada masalah untuk buat. Ini pun setengah hari. Nama seminarnya Seminar Setengah Hari Membincang Buku Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Setengah hari seminar. Hari yang lain bukan hari yang sama dengan hari ini. Tetap satu hari itu satu seminar. Mungkin lepas tu 3 bulan yang berikutnya kita pergi seminar yang ini pula. 3 bulan berikutnya seminar yang ini pula tuan-tuan, insya-Allah. Satu lagi buku yang boleh diseminarkan tuan-tuan, ini dia. Dia 3 buku yang saya punya. Ini dia. Ni. Apa nama buku ni tuan-tuan? Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya sebutkan. Buku ini bertajuk Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Ini boleh diseminarkan. Juga seminar setengah hari, tuan-tuan, insya-Allah dimulakan dengan sembahyang duha dan sembahyang hajat. Doa, lepas doa nangis sikit, munajat namanya tuan-tuan. Lepas tu baru kita mulakan seminar. Ada pembentangan 1 sekitar pukul 10 sampai pukul 11.30. Lepas tu kita rehat sebentar. Lepas tu yang kedua nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah antara pukul 11.30 ataupun pukul 12 sampailah pukul 1 nanti tuan-tuan. Di hujungnya saya akan berikan tips akhir macam mana nak menghidupkan buku ini dalam kehidupan harian kita untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2 tuan-tuan, buku-buku ni. Tuan-tuan dan puan, kepada siapa-siapa sahaja. Tuan-tuan yang kalau tidak pun bagi tahu pustakawan kita. Bagi tahu orang yang jaga library. Bagi tahu orang yang jaga library di tempat kita tuan-tuan. Orang yang jaga library di tempat kita. Orang yang jaga library di pejabat kita, orang yang jaga library di kawasan penempatan kita, orang yang jaga library di syarikat-syarikat kita, orang yang jaga library di kilang-kilang kita, orang yang jaga library di sekolah kita, di madrasah kita, di mahad-mahad kita, orang yang jaga library di universiti-universiti dan sebagainya. Di mana juga tuan-tuan dapatkan buku ini tuan-tuan. Biar library beli, jadi tuan-tuan boleh bergila-gila membacanya. Kalau satu library beli tuan-tuan 10 kopi tetap satu, 10 kopi tetap satu, 10 naskah tetap satu, maka kita boleh bergila-gila lah untuk membacanya. Tentu bagi tahu tuan-tuan, kita akan tulis kepada library, sedang pun menulis kepada mereka. Kita hantar email kepada mereka. Yalah, kadang-kadang mereka lihat, kadang-kadang mereka tak lihat. Eloklah tuan-tuan bagi tahu kepada orang yang jaga library, pustakawan-pustakawan untuk mendapatkan buku ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, hasil jualan buku ini tuan-tuan, kita dimerkan, kita infakkan kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dengan sendirinya, tuan-tuan yang mendapatkan buku ini, membeli buku ini, tuan-tuan dengan sendirinya sudah pun menginfak, menderma. Tuan-tuan sudah pun tuan-tuan memberikan amal jariah fi sabilillah untuk kita bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah yang memberi ilmu kepada pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Itu kompleks Anjung Husnul Khatimah yang juga dianjurkan bukan untuk keuntungan tetapi lebih kepada tuan-tuan dan puan untuk membantu umat Muhammad supaya mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah saya peringatkan yang berikutnya kepada mereka yang ada anak-anak kecil daripada baby 2 bulan sampai 4 tahun. Baby 2 bulan sampai 4 tahun kita ada First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Sekarang ni kita ada 8 taska. Taska tuan-tuan. Nursery. Taska. Bukan tadika. Tadika 4 tahun sampai 6 tahun. Itu bukan kami. Kami 2 bulan sampai 4 tahun. Sekarang ni ada 8 cawangan. 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur. Baru beroperasi 1 tahun 3 bulan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Itu pun kalau ada keuntungan. Sekarang tak untung lagi. Kalau ada keuntungan itu disalurkan kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah untuk sumbangan infak, bukan untuk tujuan keuntungan tuan-tuan dan puan. Bantulah tuan-tuan. Semuanya kerana Allah, lillahi ta'ala, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk keuntungan mana-mana syarikat, bukan untuk keuntungan keluarga saya, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita merealisasikannya. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan, saya ingatkan pagi ini
Tajuk kita ialah soalan kubur. Soalan kubur, tuan-tuan. Bolehkah kita menjawabnya? Soalan kubur, bolehkah kita menjawabnya? Itu pagi ini, tuan-tuan dan puan. Saya dah cerita ada 2 soalan yang ditanya. Mengenai Allah dan mengenai Nabi. Dan macam mana situasi dalam kubur itu sudah saya ceritakan mengikut hadis yang disampaikan, tuan-tuan, kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kita nak sambung lagi 4 lagi soalan dan 4 jawapan kepada soalan-soalan itu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya gembiralah bertemu dengan tuan-tuan. Saya gembira bertemu dengan puan. Jangan lupa malam ni, tuan-tuan, 9 suku malam ni. 9 suku malam ni, kalau tidak ada arah melintang, 9 suku tetamu saya yang berbahagia, Profesor Dr. Fauzi Rahman. Profesor Dr. Fauzi Rahman, tuan-tuan, masya-Allah, orang yang paling, pada saya paling terkemukalah di antara ilmuwan agamawan Islam, tuan-tuan, yang akan bersama dengan saya pada malam ini, insya-Allah, untuk kita membedah siasat. Satu lagi tajuk. Siapa tetamu saya pada malam ni, tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah, namanya Profesor Dr. Fauzi Rahman. Kita jumpa, tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.